Hai semua, selamat pagi. Hari ini kita akan sambung lagi topik yang sudah kamu belajar dalam minggu lalu. Maksud cikgu di sini dalam bab yang sama tetapi topik yang berbeza. Okey, dalam bab 5 berkaitan dengan pentadbiran barat di Sabah dan juga Sarawak. Minggu lalu kamu sudah belajar berkaitan dengan latar belakang pemerintah tempatan di Sarawak dan juga Sabah, di mana kamu belajar sebelum kedatangan kuasa barat kedua-dua negeri tersebut, Sarawak dan juga Sabah, kedua-dua negeri ini sudah ada sistem pentadbiran mereka sendiri, yaitu Sarawak dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei dan Sabah dia dipengaruhi oleh dua kesultanan, yaitu Kesultanan Sulu dan juga Kesultanan Brunei. Jadi, untuk hari ini kita hanya akan sambung dalam 5.2 sahaja berkaitan dengan perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Dalam 5.2 di sini kamu akan belajar di mana kedatangan kuasa barat ataupun mula sudah kuasa barat datang ke Sarawak. Okey, kita masuk ke dalam negeri Sarawak dulu. Dalam 5.3 baru akan kamu masuk kepada negeri Sabah. Okey. Dalam 5.2 berkaitan dengan perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Kekayaan Sarawak dengan pelbagai hasil bumi, terutamanya sagu, antimoni dan emas menarik minat James Brooke menguasai Sarawak. Sebelum ni kamu sudah belajar berkaitan bagaimana kedatangan kuasa-kuasa barat ke Tanah Melayu. Begitu juga apa yang ada di Sarawak menarik minat kuasa-kuasa daripada luar untuk datang kepada Sarawak. Okey? Antimoni di sini dia merujuk kepada bahan-bahan logam. Contohnya untuk membuat aluminium, membuat tin, membuat paku. Okey? Jadi ini adalah gambaran siapa itu si James Brooke. Okay, beliau menggunakan pelbagai strategi yang akhirnya membawa kepada penguasaan dan pengukuhan kedudukannya di Sarawak. Strategi. Okay, nama juga kuasa barat mesti dia akan menggunakan strategi untuk mendapatkan dia punya pengaruh. Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi. Sebab kenapa? Kita sudah belajar kalau kawasan yang berhampiran dengan sungai, dia adalah kawasan yang subur. Masyarakat Melayu tertumpu di lidah tanah, iaitu pusat perdagangan dan pentadbiran disebabkan tempatnya yang strategik kerana mampu mengawal perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai ekonomi. Jadi, pada masa itu, Sarawak masih lagi di bawah penguasaan Kesultanan Brunei. Jadi, Sultan Brunei dia menghantar satu orang yang dikenali sebagai Pangeran Indra Mahkota untuk menjaga Sarawak, untuk menguasai ekonomi Sarawak. Okey, setakat ni boleh faham kan? Okey. Individu yang terbabit dalam pencaturan politik dan pemerintahan di negeri Sarawak ada 4 orang. Sultan Brunei, Pangeran Raja Muda Hashim, Datuk Patinggi Ali dan juga James Brooke. Okey, keempat-empat ini kita akan berkenalan di next slide nanti. Okey, individu yang pertama iaitu Sultan Brunei. Sultan Brunei nama dia adalah Sultan Omar Ali Saifuddin yang kedua. Okey, Sultan Brunei berhasrat mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Baginda menghantar Pangeran Indra Mahkota yang kemudiannya mendirikan pusat pentadbirannya di Kuching. Baginda ditentang oleh Datuk Patinggi Ali kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Okey, kan sebelum ini kita sudah belajar Sarawak adalah di bawah penguasaan Kesultanan Brunei. Jadi inilah dia punya Sultan, Sultan Omar. Dia menghantar satu orang pembesar yang dikenali sebagai Pangeran Indra Mahkota untuk mendirikan sebuah pusat pentadbirannya di Kuching, tetapi ditentang oleh Datuk Patinggi
Ali, sebab Sultan Brunei ataupun dia punya orang ini, Pangeran Indrah Mahkota, mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga, menyebabkan orang-orang di Sarawak terasa terbeban. Okey, ini adalah peranan Sultan Omar. Individu yang kedua adalah Pangeran Raja Muda Hashim. Raja Muda Hashim ini adalah orang suruhan ataupun pembesar yang diarah oleh si Sultan Brunei untuk datang ke Sarawak. Beliau berusaha memujuk Datuk Patinggi Ali, tetapi gagal. Akhirnya beliau meminta bantuan daripada James Brooke. Di sini bermulanya James Brooke mengambil kesempatan ke atas peluang yang diberikan oleh si Pangeran Raja Muda Hashim. Akhirnya James Brooke. Beliau merupakan seorang pengembara dan mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak, disokong oleh British dengan bantuan daripada tentera laut. Beliau menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak dengan syarat perlu menyerahkan Sarawak kepadanya. Maksudnya, dia membantu si Pangeran Raja Muda Hashim untuk memujuk si Datuk Patinggi Ali, tetapi dengan syarat bahawa dia mau mengambil negeri Sarawak. Jadi di sinilah bermulanya politik yang digunakan oleh James Brooke untuk mendapatkan Sarawak. Dan akhirnya ini adalah Datuk Patinggi Ali. Datuk Patinggi Ali merupakan pembesar tempatan yang menentang tindakan-tindakan wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat Sarawak. Maksudnya Datuk Patinggi Ali ini adalah hero kepada negeri Sarawak. Akhirnya beliau berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan. Maksudnya mereka punya rundingan itu berjayalah. Dan akhirnya bermulanya James Brooke, dia mula menunjukkan dia punya taring supaya dia mendapatkan kuasa pemerintahan dan mendapatkan negeri Sarawak. Antara strategi yang digunakan untuk mencapai dia punya matlamat ada 4. Pertama, melalui rundingan. Kedua, melalui ugutan. Ketiga, melalui perjanjian. Dan last sekali, dia menggunakan ketenteraan. Boleh ya? Ada 4. Rundingan, ugutan, perjanjian, dan juga ketenteraan. Kita pergi satu-satu. Melalui strategi rundingan. Ini tolong tengok betul-betul ya. Strategi yang pertama digunakan oleh si James Brooke apabila berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Pertelingkahan antara siapa? Dengan Datuk Patinggi Ali. Dalam rundingan ini, Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Tengok. Dia menawarkan Sarawak ini kepada James Brooke. Dan akhirnya tawaran ini diterima oleh James setelah 2 kali membuat rundingan bersama Pangeran Raja Muda Hashim. Itu strategi yang pertama, rundingan. Dia runding, aku boleh bantu kau, tetapi untuk baliknya kau kena memberikan aku negeri Sarawak. Selepas itu dia menggunakan strategi ugutan. Kamu tengok ya, strategi ugutan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Maksudnya di sini dia membuat ugutan kepada 2 individu yang berbeza. Yang pertama, dia buat ugutan kepada Pangeran Raja Muda Hashim. Di mana Raja Muda Hashim dia cuba berdolak dali dan tidak bersetuju dengan rundingan sebelum ini yang berkaitan dengan penyerahan negeri Sarawak. Dia pura-pura lupalah. Kesannya si James Brooke ni dia tidak bodoh. Dia mengugut Pangeran Raja Muda untuk menyerang di Kuching dan akhirnya Pangeran Raja Muda bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Dan orang yang kedua adalah pemerintah
Brunei, yaitu